Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam uhuhah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengupaskan dua hadis Nabi SAW, iaitu hadis nombor 92 dan 93 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu hadis 92, teks asalnya dalam bahasa Arab. Hadis yang pendek, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqtadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dhira'aihi inbisatal kalb." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegakkanlah tangan kamu sewaktu sujud dan janganlah salah seorang antara kamu menghamparkan kedua-dua tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi kita lihat hadis ni hadis yang pendek, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang ada kaitan dengan sujud. Hadis dia pendek saja. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang pendek ini? Pertama, kata para ulama adalah hadis ini menunjukkan tentang anjuran iktidal dalam sujud. Kita melakukan sujud dengan cara yang terbaik. Bukan dalam keadaan malas. Sebagaimana yang dilakukan, barangkali ada yang sujud dalam keadaan lengan dia terkena lantai. Bukan itu cara sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sujud Nabi SAW, telapak tangan yang terkena pada lantai, adapun lengan Nabi SAW tidak menyentuh lantai, tidak terkena pada lantai. Bahkan dalam hadis ini ada larangan menghamparkan kedua-dua tangan dalam sujud sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Jadi ada larangan daripada Nabi SAW kita letakkan lengan kita ke lantai dalam keadaan sujud. Kita sujud dalam keadaan lengan kita, dalam keadaan elbow kita, siku kita tidak menyentuh lantai. Itu yang kita pelajari daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sujud, kedua telapak tangan kita menyentuh lantai, manakala lengan kita tidak menyentuh lantai, manakala siku kita tidak menyentuh lantai. Itulah jenis sujud yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kalau nak lakukan sujud, lakukan dengan cara yang sempurna. Lakukanlah sujud sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti binatang, seperti anjing yang mana barangkali meletakkan lengan ataupun siku ke lantai. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang pendek, hadis ke-92. Kita beralih kepada hadis 93, hadis yang sedikit panjang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla.
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Terjemahannya berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Lantas seorang juga masuk masjid lalu mendirikan salat. Setelah selesai dia menghampiri dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, kembalilah ke tempat kamu dan ulangilah salat kamu kerana sesungguhnya kamu belum salat. Maka orang tadi kembali dan mengulang salatnya sama seperti tadi. Selepas itu dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memberinya perintah, kembalilah dan ulangilah salat kamu kerana kamu belum salat. Baginda mengatakannya sampai 3 kali. Lantas lelaki itu berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu mendirikan salat yang lebih baik daripada yang telah aku lakukan tadi. Maka tolonglah diajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW memberikan tunjuk ajar, jika kamu berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah surah daripada Al-Quran yang mudah bagi kamu. Selepas itu rukuklah sehingga kamu tenang dalam keadaan rukuk. Lalu bangkitlah sehingga kamu benar-benar lurus dalam keadaan berdiri. Seterusnya sujudlah sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Selepas itu angkatlah kepala kamu sehingga kamu betul-betul tenang dalam keadaan duduk. Lakukanlah seperti itu dalam keseluruhan solatmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Jadi hadisnya adalah hadis yang panjang. Satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Masjid yang dimasukkan dalam hadis ini adalah Masjid Nabi SAW yang terletak dekat kota Rasul SAW. Kemudian lepas Nabi dah masuk masjid, datang pula seorang sahabat. Dia pun masuk masjid. Namanya kata sebagian ulama adalah Khalad bin Rafi' al-Ansari radhiyallahu an. Khalad bin Rafi' al-Ansari radhiyallahu an, dia masuk masjid. Dia pun mendirikan salat. Lepas dia dah dirikan salat, dia pergi dekat Nabi SAW, dia berikan salam kepada Rasul SAW. Dalam hadis ini, walaupun tak disebutkan yang Nabi jawab salam, tapi dalam riwayat yang lain ada mengatakan yang Nabi SAW menjawab salam sahabat tersebut. Jadi sahabat ni beri salam dekat Nabi, Nabi SAW jawab salam dia. Kemudian Nabi suruh dia pergi balik dekat tempat dia solat tadi, kemudian ulang balik solat. Kerana Nabi SAW mendapati yang solat sahabat tersebut adalah kurang sempurna. Sahabat tadi dia dirikan solat untuk kali yang kedua. Lepas selesai solat, dia pergi dekat Nabi SAW. Dia beri salam dekat Nabi, Nabi jawab balik salam dia. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk ulang sekali lagi solatnya. Jadi sahabat ni dia ulang solat dia buat 3 kali. Selepas 3 kali dia pergi dekat Nabi SAW. Dia minta daripada Nabi SAW untuk mengajarkan kepadanya tentang tata cara mendirikan solat dengan cara yang sempurna, dengan cara yang betul. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepadanya tentang tata cara solat yang betul. Antaranya adalah mesti ada tumaknina. Kita ni bila bergerak daripada satu posisi ke posisi yang berikutnya, mesti ada berhenti sebentar. Daripada kita diri, kita diri dalam keadaan rakaat pertama berdiri solat, dah baca doa iftitah, dah baca surah Al-Fatihah, dah baca surah selepas surah Al-Fatihah, kemudian kita rukuk.
Bila kita rukuk tu mesti ada tumak nina, mesti berhenti sekejap, mesti ada pause. Tak boleh solat dalam keadaan tergopoh-gapah. Tak boleh solat dalam keadaan tergesa-gesa. Daripada rukuk, lepas baca tasbih, kemudian kita iktidal sami Allahu liman hamidah, kita berhenti dulu. Kita tidak bergerak, kita pause for a while. Pause for a while itu yang dinamakan sebagai tumak nina. Jadi antara benda yang kurang yang ada pada solat sahabat tadi adalah tak ada tumak nina. Tak ada berhenti seketika. Tak ada pause for a while daripada satu posisi ke posisi yang lain. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis 93 ni? Ada beberapa pengajaran yang penting. Pertama sekali kata para ulama, solat tanpa tumak nina adalah tidak sah. Tumak nina sebagaimana kita katakan tadi, solat ni dia mesti ada a pause for a while. Berhenti sejenak. Bila kita rukuk, kita berhenti sejenak baca tasbih. Bila kita iktidal sami Allahu liman hamidah, kita stop for a while, berhenti sebentar, kan? Sama juga bila kita sujud, sujud yang pertama, sujud yang kedua, bila kita sujud kita berhenti dulu. Berhenti maksudnya kita tak bergerak, tapi kita baca tasbih. Sama juga dengan kita duduk antara dua sujud. Kan kita tak bergerak dengan tergesa-gesa, tergopoh-gapah, tapi kita duduk antara dua sujud dalam keadaan pause for a while. Jadi kata para ulama, solat tanpa tumak nina adalah tak sah. Sebab itu Nabi SAW perintahkan sahabat tadi untuk ulang balik solat dia. Kerana solatnya tidak ada tumak nina. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang kewajipan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kita mendirikan solat, ada takbiratul ihram. Takbir yang pertama yang kita baca bila kita mulakan solat, dan lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Kita tak lafazkan dengan Ar-Rahman Hu Akbar. Walaupun Ar-Rahman itu merupakan salah satu daripada nama Allah. Kan kita bila angkat takbir, kita tak kata Al-Aziz. Al-Azizu Akbar. Walaupun Al-Aziz kan adalah salah satu daripada nama Allah. Kan, tapi kita bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajib membaca suratul Fatihah dalam salat. Menurut jumhur di kalangan ulama, menurut majoriti di kalangan ulama, baca surah Al-Fatihah dalam salat kan adalah wajib, kan? Especially kalau kita sebagai imam, especially kalau kita solat bersendirian, wajib tiap-tiap rakaat membaca suratul Fatihah. Yang ulama bincangkan yang ada selisih pandangan adalah bila kita laksanakan solat sebagai makmum. Itu yang ada sedikit perbincangan. Ada sebagian ulama mewajibkannya seperti ulama mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama juga ada di kalangan ulama yang tidak mewajibkannya sebagai makmum. Yang keempat, wajib melakukan perbuatan-perbuatan berikut dalam salat sebagaimana diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada rukuk. Dan rukuk yang kita lakukan mesti ada tumak nina. Ada pause for a while. Mesti ada iktidal dan mesti iktidal tu ada tumak nina. Kita sujud 2 kali, mesti ada tumak nina. Duduk antara 2 sujud pada tiap-tiap rakaat, mesti ada tumak nina. Kan? Jadi perkara-perkara perbuatan-perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang wajib. Kan? Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, disyariatkan untuk mengulangi salam. Apa maksudnya? Jadi kalau orang beri kita salam, salam, Assalamualaikum, kita pun jawab salam dia, Waalaikumsalam. Kemudian dia beredar sebentar, kemudian dia datang dekat kita lagi, dia beri salam untuk kali yang kedua. Disyariatkan juga untuk kita menyahutnya ataupun menjawab salamnya untuk kali yang kedua. Kemudian dia beredar sebentar, kemudian dia datang balik dekat kita, dia beri salam lagi. Maka disyariatkan, disunnahkan untuk kita, disyariatkan untuk kita untuk menjawab salamnya. Walaupun dia beri salam lebih daripada 1 kali. Sebagaimana yang berlaku dalam hadis ni. Sahabat ni dia salat, kemudian dia pergi kat Nabi, dia beri salam, Nabi jawab salam dia. Kemudian dia ulang balik solat dia. Kemudian dia pergi kat Nabi sekali lagi, dia berikan salam. Nabi jawab salam dia sekali lagi. Jadi disyariatkan untuk mengulangi salam, kan? Untuk kita menjawab salam every time, every time seseorang itu
memberikan salam kepada kita, kita akan menjawab salamnya. Itulah antara pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis 92 dan 93 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.